Selamat sejahtera dan salam kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Iswari Naganingam, kawan saya Danabakim Ratinam dan Gunasundari Nagaraja. Kumpulan kami akan membentangkan model reka bentuk instruksional iaitu model Gerlach dan Ely. Dari segi isi kandungan pembentangan ini adalah yang pertama, pengenalan kepada model, keperluan model reka bentuk instruksional, pengenalan kepada model Gerlach dan Ely, latar belakang dan sejarah model tersebut, prinsip-prinsip utama, komponen utama model Gerlach dan Ely, penerapan model, kelebihan dan kelemahan model tersebut, dan akhirnya adalah kesimpulan. Mari kita lihat apakah model reka bentuk instruksional. Model reka bentuk instruksional adalah kerangka atau suatu pendekatan yang sistematik digunakan untuk merancang, membangun dan menyampaikan bahan instruksional yang berkesan dan pengalaman pembelajaran. Dari segi keperluan model reka bentuk instruksional secara umum adalah yang pertama, model tersebut menyediakan untuk pendekatan yang teratur dan sistematik dalam merancang bahan instruksional, memastikan bahawa mereka berkesan dan selaras dengan objektif pembelajaran. Model reka bentuk instruksional membantu pereka instruksional mencipta pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif yang memenuhi keperluan dan pilihan pembelajar. Seterusnya, model-model instruksional juga membantu memastikan kecekapan dan keberkesanan proses reka bentuk instruksional, menjimatkan masa dan sumber tenaga. Mari kita lihat dari segi pengenalan kepada model pembelajaran Gerlach dan Ely. Ia merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang terkenal dalam bidang pendidikan. Model pembelajaran Gerlach dan Ely merupakan suatu model pengajaran yang sistematik. Model ini menjadi satu garis panduan proses pembelajaran kerana dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses pembelajaran yang baik sekalipun tidak menggambarkan secara terperinci setiap komponennya. Model yang dikembangkan oleh Gerlach dan Ely dimaksudkan sebagai panduan perancangan pengajaran. Selain itu, setiap elemen di dalam model ini mempunyai urutan yang dapat dikembangkan dalam pengajaran. Model Gerlach dan Ely dikembangkan oleh David Jonassen, Thomas Dick, Gerlach serta John Ely. Dari segi latar belakang dan sejarah model ini adalah model ini berasaskan teori konstruktivisme dan pembelajaran berpusatkan para pelajar. Model ini dikembangkan pada tahun 1980-an sebagai alternatif kepada pendekatan pembelajaran yang tradisional. Model ini muncul sebagai respons terhadap keperluan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kepelbagaian pelajar dan kemajuan teknologi pada masa kini. Seterusnya, prinsip-prinsip utama yang diterangkan oleh Cikgu Dana Gunasundari. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Iswari. Seterusnya adalah prinsip-prinsip utama. Boleh dengar tak? Boleh teruskan. Okey. Pendekatan berpusatkan pembelajar, model ini memberi keutamaan kepada keperluan dan pilihan pembelajar, memastikan bahawa arahan disesuaikan dengan gaya pembelajaran dan kebolehan individu mereka.
Seterusnya adalah pembelajaran aktif. Model ini menekankan penglibatan aktif dan penyertaan pembelajar, menggalakkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam konteks dunia sebenar. Penilaian autentik. Model ini menggalakkan penggunaan penilaian autentik yang mencerminkan tugas dan cabaran dunia sebenar, membenarkan pembelajar untuk menunjukkan pemahaman dan kemahiran mereka secara bermakna. Seterusnya adalah peningkatan berterusan. Model ini menggalakkan penilaian dan penyelarasan berterusan bahan dan kaedah instruksional untuk memastikan peningkatan dan keberkesanan yang berterusan. Okey, seterusnya adalah komponen utama model Gerlach dan Ellie. Okey, kawan-kawan boleh rujuk di sini. Komponen yang ada dalam model ini. Okey, specification of content, specification of objective, assessment of entering behaviors, determination of strategy, organizations of groups, allocation at time, allocation of space, selection of resources. So, yang ni kepada evaluation of performance and evaluation of feedback. Okay, seterusnya adalah komponen utama model Gerlach dan Ellie. Okay. Terdapat 5 fasa. Okay, fasa analisis. Dalam fasa ini, mereka instruksional melakukan analisis menyeluruh terhadap keperluan pembelajaran, matlamat dan objektif. Mereka mengenal pasti audiens sasaran, menilai pengetahuan dan kemahiran sedia ada mereka dan menentukan strategi instruksional terbaik untuk mencapai objektif pembelajaran. Fasa kedua adalah fasa reka bentuk. Setelah analisis selesai, mereka bergerak kepada fasa reka bentuk. Mereka mencipta rancangan terperinci untuk bahan instruksional termasuk struktur, urutan dan organisasi kandungan. Mereka juga menentukan media dan teknologi instruksional yang sesuai untuk digunakan. Seterusnya, fasa pembangunan. Dalam fasa pembangunan, bahan instruksional dibangunkan dan dihasilkan. Mereka mengembangkan kandungan pembelajaran termasuk teks, grafik, video dan elemen interaktif. Mereka juga merancang dan mencipta penilaian untuk mengukur pemahaman dan kemajuan pembelajar. Fasa pelaksanaan. Setelah bahan dibangunkan, mereka dilaksanakan dan disampaikan kepada pembelajar. Mereka instruksional memastikan bahawa bahan itu boleh diakses dan mudah digunakan. Mereka juga mungkin menyediakan latihan dan sokongan kepada peneraju atau fasilitator yang akan menyampaikan arahan. Akhir sekali, fasa penilaian. Fasa terakhir model Gerlach dan Ellie adalah fasa penilaian. Mereka instruksional menilai keberkesanan bahan, instruksional dan hasil pembelajaran. Mereka mengumpul data, menganalisis hasil dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas yang diterima. Fasa ini memastikan penambahbaikan dan penyelarasan berterusan reka bentuk instruksional. Slide seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah penerapan model Gerlach dan Ellie dalam subjek sains tahun 6.
Okey, analisis. Contoh yang ni adalah satu contoh ya, rakan-rakan boleh lihat. Okey, mereka instruksional melakukan analisis menyeluruh terhadap kurikulum sains tahun 6 yang berkaitan dengan topik pengawetan makanan. Mereka mengumpulkan maklumat tentang objektif pembelajaran, topik-topik yang merangkumi dalam topik pengawetan makanan dan keperluan pembelajaran pelajar pada tahap tahun 6. Analisis ini akan membantu mereka instruksional memahami dengan lebih baik keperluan dan kemampuan pembelajar pembelajaran pelajar dalam konteks pengawetan makanan. Slide seterusnya. Okey, reka bentuk. Berdasarkan analisis, mereka instruksional merancang struktur modul pembelajaran interaktif untuk topik pengawetan makanan. Mereka menetapkan objektif pembelajaran yang jelas untuk setiap unit dalam modul, mengatur kandungan secara berperingkat berdasarkan kepentingan, topik dan tahap kesukaran, dan merancang aktiviti pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif seperti eksperimen sederhana, simulasi dan perbincangan secara berkumpulan. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai seperti gambar, ilustrasi, video, demonstrasi dan platform interaktif turut diambil kira bagi meningkatkan kefahaman dan minat pelajar terhadap topik tersebut. Okey, seterusnya adalah pembangunan. Modul pembelajaran interaktif untuk topik pengawetan makanan dibangunkan berdasarkan rancangan yang disiapkan. Mereka instruksional menyediakan kandungan teks yang relevan dan mudah difahami, menghasilkan video demonstrasi tentang kaedah pengawetan makanan dan mencipta aktiviti interaktif seperti permainan, memasak maya atau simulasi proses pengawetan makanan. Mereka juga menyediakan latihan dan ujian interaktif untuk menguji pemahaman pelajar terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Seterusnya adalah pelaksanaan. Modul pembelajaran interaktif ini diintegrasikan ke dalam sesi pembelajaran sains tahun 6 di sekolah. Guru menggunakan modul untuk menyampaikan kandungan pengajaran tentang pengawetan makanan dan memfasilitasi sesi pelajar dalam menjalankan aktiviti interaktif. Pelajar menggunakan modul untuk mempelajari dan memahami konsep pengawetan makanan serta melibatkan diri dalam aktiviti yang disediakan dalam modul secara aktif. Seterusnya adalah kelebihan. Yang ni akan disambung oleh rakan saya, Cikgu Tanah Bagiam. Terima kasih Cikgu Gunasundari. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang kelebihan model Gerles dan Ellie. Okey. Dalam model Gerles dan Ellie merupakan model yang dirancang untuk perancangan dan evaluasi pelajaran. Kelebihan model ini termasuk pendekatan yang sistematis yang membantu dan merancang instruksional yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik para peserta didik. Model ini menekankan pada, contohnya seperti, ia menyediakan pendekatan sistematik untuk reka bentuk instruksional, memastikan semua komponen yang diperlukan, dipertimbangkan dan dimasukkan. Kedua, ia menekankan kepentingan menjalankan analisis menyeluruh terhadap pembelajar dan persekitaran pembelajaran. Ia juga membawa kepada strategi instruksional yang lebih berfokus dan berkesan. Yang ketiga pula, model ini mengalahkan kerjasama dan komunikasi
aktiviti antara pereka instruksional, pakar subjek dan pembelajar menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh dan menarik. Seterusnya, dengan menggabungkan gelung maklum balas dan proses penilaian, model ini membenarkan penambahbaikan dan penyelarasan berterusan bahan dan kaedah instruksional. Okey. Dari segi kekurangan pula, contohnya seperti model Garles dan Ellie yang direka untuk membangun kurikulum mempunyai beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Contohnya seperti sumber dan masa. Model ini mungkin memerlukan masa yang besar dan sumber kewangan dan manusia untuk pelaksanaan yang mungkin tidak tersedia di semua institusi pendidikan. Dari segi konteks pendidikan pula, tidak semua persekitaran pendidikan dapat menyokong penggunaan model ini. Model Garles dan Ellie mungkin lebih sesuai dalam persekitaran pendidikan dengan sumber yang mencukupi dan sokongan padu daripada pentadbir dan tenaga pelajar. Fleksibiliti dan kebolehsuaian, model mungkin kurang fleksibiliti dalam menyesuaikan diri dengan keperluan dan keadaan yang berubah-ubah, terutamanya dalam persekitaran yang memerlukan inovasi dan penyesuaian pantas. Dari segi kerumitan pula disebabkan oleh model ini mungkin terasa memberangsangkan bagi pengguna yang tidak mempunyai latar belakang yang kukuh dalam reka bentuk kurikulum atau pengurusan projek pendidikan. Okey. Kesimpulannya pula, model Garles dan Ellie adalah kerangka reka bentuk instruksional yang menyediakan pendekatan sistematik untuk merancang, membangun dan melaksanakan pengalaman pembelajaran yang berkesan. Ia menekankan analisis menyeluruh keperluan pembelajaran, fokus pada pembelajar dan penggunaan media dan teknologi yang sesuai untuk penyokong pembelajaran. Seterusnya, kelebihannya termasuk penekanan pada pembelajaran aktif, penilaian autentik dan penekanan pada penambahan berterusan. Walau bagaimanapun, model ini mungkin memerlukan masa dan sumber yang besar untuk dilaksanakan dan boleh menghadkan kreativiti dan fleksibiliti dalam reka bentuk. Secara keseluruhan pula, model Garles dan Ellie adalah alat yang berguna dalam membantu merancang pengalaman pembelajaran yang efektif, tetapi kita perlu diterapkan dengan pertimbangan kepada keperluan pembelajaran yang khas. Selain itu, model Garles dan Ellie adalah model yang direka bentuk pengajaran dan biasanya digunakan dalam pendidikan dan latihan. Model ini mengutamakan analisis keperluan, memilih strategi pengajaran dan menentukan kaedah penilaian. Pada pendapat saya, daripada model ini ialah kepentingan proses yang sistematik dan berfokuskan individu dalam mereka bentuk bahan pembelajaran yang berkesan dengan mengambil kira pelbagai komponen seperti objektif pengajaran, kandungan bahan, persekitaran pembelajaran dan ciri pelajar. Model ini juga mengiktiraf kepentingan maklum balas dan semakan dalam proses reka bentuk pengajaran untuk memastikan matlamat pembelajaran dicapai dengan berkesan. Okey, itu saja dari kumpulan kami. Ini adalah rujukan. Cikgu-cikgu boleh tengok kami mendapat hasil bahan dari rujukan ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Jika terdapat sebarang soalan, anda boleh menyatakan dalam My Group. Sekian, terima kasih. Forum yang disediakan. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih.